Kalau saya lihat dalam soalan ini, pendamaian nasional. Pendamaian nasional ini berarti semua rakyat Malaysia mesti menerima. Tuan Sri Speaker, hukum alam mengatakan yang di atas ada di bawah, yang menang ada yang kalah. Jadi apabila kita sudah tahu kita kalah, pendamaian ini tentu kita mau rapatkan. Tetapi kalau ada orang mempersoalkan keputusan, apabila kita menang, prosesnya betul. Apabila kita kalah, prosesnya tidak betul. Tuan Sri Speaker, 2010 Spain menang Piala Dunia. Dia sudah menang. Adakah negara-negara dunia boleh mempertikaikan perkara keputusan dia menang? Jadi Tuan Sri Speaker, saya minta Yang Amat Berhormat menyatakan, kerana tadi soalan pertama saya tidak dapat, adakah kerajaan mengambil satu usaha? Mengambil satu usaha, kita nampak kalau ada demonstrasi yang melanggar undang-undang, kita ikut undang-undang saja perlembagaan. Adakah begitu Yang Amat Berhormat? Terima kasih. Kita memang pandu pada perlembagaan dan undang-undang. Kalau kehendak untuk mengadakan perhimpunan membantah dan sebagainya, mesti pandu pada Akta Perhimpunan Aman. Dan kalau pandu pada Akta Perhimpunan Aman, perhimpunan yang aman dibenarkan, Tuan Yang Ketua. Ini satu daripada langkah kerajaan untuk menghormati hak asasi manusia. Kita tak ada masalah kalau perhimpunan aman. Malah kita tawar Stadium Merdeka, kita boleh buat tempat-tempat yang tertentu, kita boleh gazetkan, Tuan Yang Ketua. Jadi inilah prinsip yang dipegang oleh kerajaan. Mesti pandu kepada the rule of law dan perlembagaan. Datuk Yang Betul, saya juga nak bergenjak ke situ. Kenapa Black 505, himpunan Black 505 kita adakan? Rata-rata kita mendapat rungutan daripada rakyat yang telah menjadi pengundi. Malah di tempat saya, apabila pegawai-pegawai dan anggota tentera mengundi, mereka bawa sabun Exion dan basuh depan saya, dia tengok dia tu keluar semua. Jadi sebagai pemimpin, apa yang kita buat? Adakah kita duduk diam ataupun kita bawa ke petition atau kita buat apa? Kita kena jelaskan kepada rakyat bahawa SPR telah melakukan kesalahan. Satu rukun kepada akta. Sepertilah rukun sembahyang lah, kalau kita tak baca Fatihah. Sebab itu dalam dewan ini juga kita tubuhkan select committee. Ahli-ahli select committee terdiri daripada BN dan juga Pakatan Rakyat. Mereka telah pun bukan saja menjelajah ke seluruh negara, malah ke luar negara untuk melihat bagaimanakah proses dakwat kekal yang sepatutnya kekal ini berlaku. Dan kita bentang dalam parlimen ini. Dan di antara perkara yang kita setuju ialah supaya harus ada satu proses untuk mencalik jari pengundi. Tujuannya untuk tidak berlaku penipuan. Tujuannya. Saya rasa dalam kes ini Pekan juga tidak boleh disalahkan. Kerana bila dia beri tanggungjawab kepada SPR dengan peruntukan yang besar, sepatutnya SPR, pengurusi dan seluruh ahli panel mengambil tanggungjawab tersebut. Ambil tanggungjawab tersebut. Jangan berdolak dalih kami tidak akan berhenti. Sebab itu bila SPR menjawab secara amat negatif, kita tidak ada pilihan lain untuk turun ke bawah, menceritakan kepada rakyat bahawa lihat, SPR main game. SPR telah terlibat dalam politik. Sepatutnya sebagai orang yang diamanahkan oleh Duli Yang Mulia Agung, dilantik sebagai ahli panel, harus menjadi orang yang tengah. Dan parlimen memberikan hak dan kuasa untuk mereka untuk takbirkan simple dakwat yang kekal. Tapi tidak dilakukan. Sebab itu kita jelajah 14 tempat, 14 kawasan, dan kemuncaknya ialah di Padang Merbuk. Bukan untuk menjatuhkan kerajaan. Dan tidak ada langsung niat kita untuk jatuh kerajaan. Kerana kita semua yakin bahawa untuk maju ke hadapan, untuk menjadi sebuah negara yang maju, kita tak boleh ke jalan raya menjatuhkan kerajaan secara anarki. Tidak. Sebab itu berkali-kali Pakatan Rakyat sebut, kita akan terus memilih pilihan raya.
Tetapi kita juga harus menegur dan mengambil tindakan terhadap SPR yang amat-amat tidak efisien dan bagi kita telah pun berlaku curang. Sebab itu tuntutan Black 505 simple saja. Apa dia tuntutan kita? Kita tidak pernah letakkan dalam tuntutan kita bahawa kerajaan letak jawatan. Tidak. Kita kata SPR, pengurusinya letak jawatan. Timbalan pengurusi dia letak jawatan. Dan 5 ahli panel yang lain harus bertanggungjawab dan letak jawatan. Itu saja tuntutan kita. Yang kedua, kalau ada kawasan-kawasan yang kita rasakan diragui, kita buat pilihan raya semula. Dan yang ketiga, kalau ada persempanan semula dilakukan oleh SPR, hentikan dahulu. Karena kita kata, kalau sekiranya SPR dah letak jawatan, kita minta supaya SPR yang baru ditubuhkan dengan persetujuan semua pihak. Pihak kerajaan, pihak Pakatan Rakyat dan NGO-NGO yang ada interest dalam ini. Itu saja yang kita minta. Tetapi nampaknya SPR langsung tidak ambil tingkat. Dan kononnya mereka tidak boleh dipecat. Memang mereka tidak boleh pecat kerana mereka dilindungi oleh akta. Tetapi sebagai orang yang bertanggungjawab, jangan alihkan pandangan ini kepada kerajaan. Sepatutnya mereka orang yang bertanggungjawab dan resign dengan penuh hemah dan bergaya. Itu yang kita minta. Jika Gombak dia menuduh yang bukan-bukan. Yang bukan-bukan. Jadi kita ada perundangan. Dan Speaker, kita ada undang-undang. Jika sekiranya ada penipuan, buat petition. Supaya kita dapat keadilan. Sebab kalau kita ini berteriak di padang, di mana untuk minta keadilan atau minta bantuan dari luar, tidak boleh. Kita tidak boleh terima itu, Gombak. Terima kasih Kalabakan. Saya nak nyatakan fakta di sini. Petition telah pun kita buat. Pakatan Rakyat telah mengemukakan lebih 30 petition untuk membuktikan bahawa ada penipuan. Namun Kalabakan juga kena faham, UMNO pun kemukakan petition terhadap pilihan raya yang lepas. Maknanya UMNO juga mengakui ada penipuan dan kecurangan dalam proses pilihan raya yang lalu. Ini yang tak boleh kita nafikan. Kita juga gunakan saluran-saluran yang lain selain daripada petition. Kerana bukan. Kalau kita nanti Kalabakan, izinkan saya beri penjelasan terlebih dahulu. Sebab kalau kita faham proceeding petition ini, perkara yang boleh dibangkitkan adalah perkara-perkara yang khusus. Namun kita nak bicara isu yang lebih besar. Soal media yang tidak bebas. Soal sogokkan wang tunai untuk membeli undi. Soal penipuan dan kecurangan yang lain. Sebab itu kita juga menggunakan saluran Dewan Rakyat, saluran Suruhanjaya Diraja yang kita telah cadangkan. Kita guna juga Perhimpunan Aman kerana itu juga yang dijamin oleh perlembagaan. Kita bukan buat sesuatu di luar batasan perlembagaan. Saya telah nyatakan tadi, keadilan dan Pakatan Rakyat akan tetap mempertahankan perlembagaan persekutuan yang menjamin atas asas fundamental liberties kita boleh berhimpun secara aman. Apakah itu satu kesalahan? Terima kasih Gombak. Yang sebenarnya Tan Sri Speaker saya sudah nyatakan tadi. Petition kita terima. Mana pihak mau buat petition kita terima. Kita ada perundangan. Jangan di luar, teriak sana, teriak sini. Kalau kita bilang tidak ada keadilan media dan lain-lain, banyak surat khabar juga tidak keadilan. Haraka, keadilan. Semua ini memihak kepada pembangkang juga. Jadi jangan pikir bahawa mereka tidak dapat keadilan, kami dapat keadilan. Kalabakan kena faham, Harakah adalah akhbar milik parti politik. Roket milik parti politik. Suara Keadilan yang dah bertahun-tahun tak diberikan lesen adalah milik parti politik. Berbeza dengan Utusan Malaysia. Berbeza dengan televisyen, TV3, TV1 dan RTM. Itu adalah media perdana yang diasaskan atas pembayar cukai. Tetapi menjadi lidah parti politik UMNO dan Barisan Nasional. Jadi Kalabakan kena bezakan.
Kerana terlalu lama bergelumang dengan UMNO, Kalabakan gagal membezakan di antara lidah politik dengan media perdana. Ya, Shah Alam. Boleh. Shah Alam pula. Boleh dulu. Kalabakan dah 3 kali dah. Shah Alam pula. Shah Alam lepas tu Sepang ya. Boleh. Baik, terima kasih Gombak. Saya rasa dalam persoalan pilihan raya yang adanya penipuan ini, ianya bukan perkara yang baru. Apa yang telah berlaku di Sabah dengan terbentuknya RCI yang telah mendedahkan banyak bolehkah aliran berhormat ya. Bolehkah aliran berhormat perkataan penipuan itu kadang-kadang apabila saya dengar saya bolehkah diubah tindakan yang menimbulkan ketidakpuasan? Bolehkah begitu? Biar dia panjang sikit. Ketidaktelusan dan kepincangan yang telah berlaku di dalam proses pilihan raya di Malaysia bukan merupakan satu perkara yang baru. Ianya pernah berlaku pada tahun 90-an di Sabah. Dan apabila dibentuknya RCI, ianya merupakan fakta yang terbukti. Hanya malangnya di negara Malaysia, apabila ada kepincangan dan ketidaktelusan itu, ianya memakan masa sehingga 20 tahun. Barulah ianya dapat dibawa ke tempat mahkamah dan perbicaraan. Maka inilah apa yang dilakukan di dalam blackout 505. Rakyat mahu menzahirkan ketidakpuasan hati mereka terhadap persoalan ketidaktelusan dan kepincangan itu. Dan inilah saya rasa di antara aspek-aspek pilihan raya yang ingin kita pertikaikan. Bagaimana pandangan Gombak berhubung ini? Gombak bagi saya sejak. Sebelum jawab boleh Ya, Sepang. Terima kasih Gombak. Terima kasih Ketua. Kalabakan telah menyatakan bahawa kalau tak puas hati file petition. Saya tak pastilah sama ada dia tahu tentang undang-undang petition ini. Berdasarkan undang-undang petition ini, Kalabakan untuk makluman lah, bahawa alasan untuk mencabar pilihan raya ini hanya terhad di bawah Seksyen 32 A sampai E. Dan berdasarkan undang-undang Seksyen 32 antaranya B ni, kalaupun kita dapat membuktikan adanya pelanggaran undang-undang itu, selalunya petition ditolak kerana dia gagal menjejaskan keputusan. Malangnya, mahkamah di Malaysia ini masih lagi berpegang kepada keputusan yang tidak popular. Sedangkan keputusan di mahkamah di Commonwealth countries ini, kebanyakannya mengatakan bahawa apabila berlakunya pelanggaran undang-undang secara substansial, sama ada menjejas atau tidak menjejas keputusan, dia adalah mencemarkan proses pilihan raya. Maka sepatutnya pilihan raya baru diadakan. Tapi di Malaysia, masih lagi keputusan kita mengikut keputusan yang tidak popular, yang tidak mengikut dengan negara yang bertamadun. Inilah kekangan yang kita tak boleh nak suarakan pelanggaran kepincangan pilihan raya melalui mahkamah. Jadi kena faham tu Kalabakan. Terima kasih Yang Berhormat Sepang. Pandangan seorang peguam yang cukup baik dengan fakta yang jelas, dan saya masukkan hujah Sepang tadi sebahagian daripada perbahasan saya pada petang ini. Masih Gombak boleh sambung nanti sebelah tengah hari. You ada 10 minit lagi. Tapi oleh kerana Tan Sri Yang di-Pertua minta guna istilah yang lebih panjang, elok masa pun dipanjangkan Yang di-Pertua. Sebab kalau tidak saya guna penipuan tu kurang daripada 1 saat. Tapi kalau menimbulkan ketidakpuasan itu sudah 5 saat. 10 minit nanti sebelah tengah hari. Dan ingat, saya mau Gombak, Pokok Sena sama Seremban jumpa saya selepas ini. Terima kasih. Ahli Alam Berhormat, kita tangguhkan masyarakat sehingga jam 2.30 petang nanti. Masih.